Mesyuarat AMAF ke-42 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan diadakan baru-baru ini melalui persidangan maya. Semasa mesyuarat Jemaah Menteri ASEAN mengenai pertanian dan perhutanan, AMAF melahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap penularan wabak COVID-19 yang menjejaskan kehidupan penduduk dan ekonomi termasuk sektor makanan, pertanian dan perhutanan ASEAN dan seluruh dunia. Dalam hubungan ini, Jemaah Menteri mengulangi kepentingan kenyataan AMAF bagi tindak balas penularan COVID-19 dalam memastikan keselamatan makanan dan pemakanan di ASEAN. Semasa mesyuarat tersebut, Jemaah Menteri berpuas hati terhadap perkembangan yang dicapai dalam pelaksanaan Pelan Strategik Makanan, Pertanian dan Perhutanan SPFAF 2016-2025. Jemaah Menteri juga menyokong kajian penggal pertengahan visi dan Pelan Strategik SPFAF 2016-2025 dan Pelan Tindakan Sektoral 2016-2020 yang menekankan cabaran, peluang dan cadangan utama bagi sektor-sektor tersebut pada masa akan datang. Dalam hal ini, Jemaah Menteri juga mengambil maklum mengenai perkembangan pelaksanaan penghantaran-penghantaran utama bagi sektor makanan, pertanian dan perhutanan pada tahun 2020. Mesyuarat AMAF juga antara lain meluluskan Rangka Kerja Keselamatan Makanan Bersepadu ASEAN yang baharu dan Pelan Strategik Tindakan Keselamatan Makanan ASEAN SPAFS 2021-2025 bagi memastikan bekalan makanan yang mencukupi, selamat dan berkhasiat serta meningkatkan kehidupan peladang-peladang di rantau ASEAN. Jemaah Menteri ASEAN dalam pada itu meluluskan resolusi dan pelan tindakan dalam perikanan mampan bagi keselamatan makanan rantau ASEAN sehingga tahun 2030. Dalam mesyuarat Jemaah Menteri ASEAN bagi Pertanian dan Perhutanan dan Menteri Pertanian dan Hal Ehwal Luar Bandar Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea AMAF+3 ke-20, Jemaah Menteri mengenal pasti peranan penting Rizab Kecemasan Beras ASEAN +3 APTERR dan Sistem Informasi Keselamatan Makanan ASEAN AFSIS dalam mengurangkan turun naik harga makanan dan bersetuju untuk meneruskan usaha untuk melaksanakan APTERR dan AFSIS secara efektif bagi memastikan kestabilan bekalan kecemasan beras termasuk menyediakan pasaran tepat pada masanya semasa dan selepas pandemik. Dalam kenyataan bersama tersebut, Jemaah Menteri berpuas hati dengan perkembangan yang dibuat dalam mengimplementasikan Strategi Kerjasama ASEAN Plus APTCS 2016-2025 dalam bidang strategik, antaranya bagi pengukuhan keselamatan makanan, pengurusan hutan yang berdaya tahan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengawalan kesihatan dan penyakit, haiwan dan tumbuh-tumbuhan, perkembangan sumber manusia dan kapasiti bangunan, pengukuhan sistem informasi dan rangkaian dan pertukaran ilmu pengetahuan, meningkatkan produktiviti, kualiti dan kebolehpasaran produk pertanian dan kajian dan pembangunan. Jemaah Menteri juga menghargai kemajuan yang dicapai dalam mengimplementasikan Perjanjian Rizab Beras Kecemasan ASEAN +3 dan menyokong pelaksanaan garis panduan ASEAN untuk mempromosikan pelaburan yang bertanggungjawab dalam makanan, pertanian dan perhutanan bagi memastikan pelaburan dalam bidang tersebut di rantau ini memenuhi piawaian global dan mempromosi pembangunan berdaya tahan dan bertanggungjawab. Mereka juga mengambil maklum mengenai ancaman serius fall armyworm ke atas pertanian dan keselamatan makanan di rantau ini dan menggesa negara ASEAN +3 untuk menyokong pengimplementasian Pelan Tindakan ASEAN mengenai fall armyworm 2020-2025.
Menteri-menteri ASEAN mengenai pertanian dan perhutanan mengucapkan penghargaan mereka kepada Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea atas sokongan dan komitmen yang berpanjangan untuk mengukuhkan kerjasama ASEAN Plus 3 dalam makanan, pertanian dan perhutanan. Mesyuarat AMAF Plus 3 ke-21 seterusnya akan berlangsung di Indonesia tahun hadapan. The Market yang diadakan minggu lalu di Kedutaan Republik Turki di Kampung Manggis 1 memberikan pendedahan kepada bidang keusahawanan dan merupakan inspirasi hasil kejayaan program BIBD Seed yang ditubuhkan pada Oktober 2018 yang bertujuan memperkasa ibu-ibu dan wanita yang kurang bernasib baik dengan memberikan ilmu, latihan dan kemahiran. Acara ini disertai pelbagai institusi dan pertubuhan antaranya Bersatu, BIBD Seed, Majlis Wanita Bunda Darussalam, Pertiwi dan Persatuan Kebajikan Perempuan, Semata dan Pusat Bahagia Tutung. Sektor penternakan di negara ini semakin menunjukkan perkembangan yang positif, lebih-lebih lagi kini banyak diceburi oleh golongan anak muda. Salah sebuah syarikat penternakan yang semakin berkembang dan mendapat permintaan tinggi di negara ini ialah syarikat Brugot Farming and Trading Sdn Bhd. Syarikat ini mengusahakan ternakan ruminan iaitu kambing dan biri-biri sejak Oktober 2015. Syarikat usaha sama keluarga dan pengusaha tempatan ini diusahakan di tapak seluas 2.1 hektar di Sungai Liang, Kuala Belait. Kurang dari tempoh 4 tahun ia ditubuhkan, syarikat ini berjaya menjual ternakan kambing dan biri-biri hingga ke pasaran ekspor dengan harga jualan mencecah kira-kira RM1,61,550. The main reason for us to start up this company is because we always heard that Brunei always import goat and sheep from Australia during Gobans. So we was thinking, why not we start it ourselves since this is a good market opportunity. Pada masa ini, syarikat mempunyai 9 buah kandang dengan menternak kira-kira 4,000 ekor baka kambing boer dan biri-biri Dorper yang asalnya dibeli dari Australia. Pada 3 tahun kebelakangan, syarikat mengeluarkan kira-kira lebih 600 ekor kambing dan lebih 1,300 ekor biri-biri. Hasil ternakan syarikat ini dipasarkan ke penternak-penternak tempatan. Our farm is practicing intensive farming, which require a lot of workforce for fodder harvesting, animal health monitoring, and also for feeding management. All of our goat have been tagged with ear tag to make sure there is no inbreeding happens, so we can maintain our quantity. In order to maximize our time frames and productions, we also do our own pregnancy test, which we arrange for our own feedings according to different groups and size. Syarikat ini berharap untuk mengusahakan tapak baharu di Merangking dengan keluasan tapak 14 hektar dan membina 8 buah kandang dengan kapasiti 500 ekor setiap kandang. The government have been really helpful and provide us with soil analysis, regular health monitoring, and water and feed diagnosis. More important is they provide sufficient land for further planting and farm expansions. To His Majesty Government, especially Ministry of Primary Resources and Tourism, through the Department of Agriculture and Agri-Food for the continuous support and assistance to the company. Syarikat ini juga tidak terlepas dari berdepan cabaran terutama dalam menyediakan bekalan yang cukup, namun syarikat ini terus berusaha dalam memenuhi permintaan domestik demi mengurangkan kebergantungan kepada kambing import serta mengekspornya ke luar negara.